Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, iman dan ihsan, sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita di dalam satu riwayat, sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmatullahi alaih. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kawasan padang pasir. Ini disebutkan di dalam hadis 40 Matan Arba'in Imam Nawawi rahimallahu tanhu Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimallahu tanhu yang bermazhab Syafi'i, juga imam yang hebat, yang muktabar daripada mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, menganjurkan dan mengajar kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu beberapa pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil daripada perkara tersebut. Tetapi sebelum itu, sudilah kiranya untuk saya memperkenalkan diri saya, untuk bersama-sama ta'aruf di antara satu sama lain, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum daripada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati, wajib aku cinta kepada hamba-Ku yang mana mereka itu adalah saling kasih mengasihani, saling hormat menghormati, saling memuliakan di antara satu sama lain. Sebab itulah di dalam kaedah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ramai kita yang tak tahu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam solat berjemaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam habis sembahyang berjemaah, kemudian Nabi terlihat ada seorang sahabat Nabi yang baru pulang daripada pemusafiran ataupun terlewat daripada untuk hadir solat berjemaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang kepada sahabat Nabi, Nabi bersabda, Nabi berkata kepada sahabatnya, siapa di antara kamu boleh sedekah untuknya? Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang masing-masing, ya Rasulullah, ma indana fulus, ma indana nuqud, kami tak bawa duit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang solat untuknya, maka dia bersedekah kepada orang tersebut. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tahu bahawasanya menunggu orang yang datang untuk solat berjemaah, sekiranya dia terlewat, itu adalah sedekah untuk dia. Maknanya pahala dapat pada orang yang solat untuk orang yang terlewat tersebut. Itu adalah syariat mutaharah, itu adalah sunnah yang mulia yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang daripada Wang Semaju sana, Wang Semaju, tapi masa saya tengok dapat jemputan itu pun biasalah, dalam waktu kita tak tahu ada cuti, jadi tengok ada jemputan, jadi saya pun alhamdulillah saya sambut. Tapi rupanya isteri saya tak sihat pula tadi, maka terlewat saya datang ke sini. Ala kulli hal, alhamdulillah dapat bersama dengan penduduk di sini, putra perdana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya datang salah satu daripada rumah saudara yang dah lama tak datang ziarah juga. Ada seorang daripada Shah Alam sana, apa nama tempat tu, saya pun tak itu tempat yang baru dekat kawasan Setia Alam.
Lalu datang duduk dengan saya, sama tengah. Dia kata, ini ustaz yang pernah program Tanyalah Ustaz TV3. Maka kata, oh kalau dah tanyalah ustaz, saya nak tanya saya. Kenapa? Dia kata, ustaz, saya ni bila dengar cerita tentang menziarahi silaturahim, tapi bila saya fikir, ya Allah, payahnya nak datang rumah saudara dengan jamnya. Kadang-kadang nak pergi yang dekat pun, tapi bila fikir jam dah, tunggu nanti lepas jam. Lepas tu saya pun kata, oh kalau macam itu sebenarnya ada satu riwayat yang diajar oleh Nabi SAW, bagaimana menziarahi ini adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Taala, hatta malaikat cuba datang untuk berhentikan orang yang nak pergi ziarah saudaranya semata-mata menziarahinya kerana Allah dan Rasul. Ketika mana ada seorang hamba Allah Subhanahu Taala, naam, di negara Arab mana ada kereta macam kita hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bawa kereta Peugeot pun boleh tahan juga. Takut hujan pula tengah-tengah jalan tadi. Ini kalau ada lopak ke, takut gelincir. Tapi dekat negara Arab, siapa yang pernah pergi negara Arab dekat kawasan padang pasir, Alhamdulillah, saya pernah menuntut ilmu di bumi Hadramaut, Mesir, Hadramaut, Yaman. Tuan-tuan tahu Hadramaut? Restoran mandi, nasi mandi. Itu orang tahu. Orang tahu Hadramaut itu restoran, tapi orang tak tahu Hadramaut itulah asal usulnya ilmu ulama Ahlussunnah wal Jamaah di tanah Melayu. Di Malaysia ini, di antara faham Ahlussunnah wal Jamaah yang kita baca wirid lepas mayang, kita baca tahlil arwah, kita baca talqin, kita ziarah kubur, kita selawat, majlis selawat, walaupun namanya berzanji ke, ataupun dia ulama, ataupun maulid daibai, ataupun maulid simtud durar, ini semua adalah makna di antara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanam oleh para alim ulama kita dahulu sampailah hari ini. Sebab itulah kita di antara orang yang faham agama, kopiah kita tak tinggalkan. Walaupun kalau kita pergi negara Arab, siapa pernah pergi negara Arab? Berapa banyak yang pakai kopiah macam kita? Yang solat berjemaah macam ni semua pakai kopiah. Kat mana? Kat Mekah. Yalah, itu dia campur. Ni orang asal. Orang asal dia memang pakai kopiah. Sebab kita mazhab Syafi'i makruh tak pakai kopiah. Makruh tak tutup kepala. Solat yang tak tutup kepala makruh. Kenapa makruh? Sebab ketika mana sujud, kalau kita kadang-kadang anak-anak muda hari ni rambut dia tu panjang ni. Kalau dia tutup, dia sujud, rambutnya tutup dahinya, tak sah solatnya. Sebab itu sistem mazhab Syafi'i telah meletakkan kita pakai kopiah. Tapi kopiah inilah yang dipertahankan oleh orang Melayu, oleh Melayu Nusantara. Sebab tu kalau kita lihat sejarah bangsa kita, sejarah negeri Selangor, bagaimana seorang almarhum baginda Sultan yang naik mimbar, tetapi dia faham Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul. Kenapa betul-betul? Sebab beliau sendiri ada karang sebuah kitab yang namanya Risalah Tauhid, iaitu pokok tauhid. Seorang sultan, raja, tapi dia juga mengarang kitab, anak murid kepada Syekhul Islam Tuanku Zuhdi daripada Al-Fatani, mengajar almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Sebab itu sultan kita dulu, sultan kelima, Sultan Selangor, beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu bila sebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan tengok sejarah, bukan tengok hari ni. Bukan kata orang itu doktor ke, profesor ke, orang itu paling kuat dia punya likers ke ataupun follower dia, tapi kita tak tahu mana asal usul ilmu agama kita. Silap hari bulan ada hari ni orang-orang, anak-anak kita, orang baca wirid lepas mayang, dia kata bid'ah. Ni Nabi tak buat. Nabi tak buat. Anda tahu mazhab Syafi'i apa hukumnya solat, apa hukumnya wirid lepas mayang? Apa hukumnya?
Hukumnya sunat. Sunat dalam solat ada 3. Ada sunat sebelum, ada sunat dalam, ada sunat selepas. Sunat sebelum solat iaitu al-azan wal iqamah. Sebab tu kadang-kadang kita hairan, ada beberapa tempat kadang-kadang saya mengajar, patutnya waktu azan isyak, saya pun kata azan isyak, tak apa Ustaz, tak apa, terus nanti kita qomat je. Sedangkan al-azan itu syiar Islam. Sebab itu azan perlu diazankan pada waktunya. Disebutkan dalam riwayat, Ya'juj Ma'juj tidak akan keluar melainkan tidak ada sekedengaran Allah, Allah. Maknanya terpecah tembok yang dikatakan oleh ulama Ya'juj Ma'juj telah ditahan, dibuat tembok binaan oleh Sultan Iskandar Zulkarnain, seorang sultan tapi empire dunia. Baik itu kalau kita lihat seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu semua memanglah sultan, tapi mereka ini berpangkat seperti panglima perang. Dia bukan ulama, tapi alhamdulillah kita punya sultan ada. Kita punya Sultan Alauddin Sulaiman Shah yang terletak di Bukit Jugra. Bukit Jugra sana kalau pergi ada satu nama masjid, nama dia Masjid Diraja Sulaiman Shah. Itu ulama. Beliau ada kawan sama pun ulama juga, tapi sultan. Orang Perak kena tahu, almarhum Baginda Sultan Iskandar Shah, Sultan Perak. Dia punya istana dekat Kuala Kangsar. Jadi kalau kita lihat, inilah dia ilmu agama yang diajar oleh ulama. Seperti mana Ibnu Sina, Ibnu Sina pernah mengajar kepada kita, Ibnu Sirin pernah mengajar kita. Ibnu Sirin radhiyallahu ta'ala rahimallahu anhu pernah mengatakan, inna hadzal ilma din fanzuru an man ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu inilah agama. Sebab tu hari ini kita nak tahu orang tu ilmu agama dia apa. Maknanya agama Islam ya, tapi nak tahu bagaimana cara dia dapat ilmu tersebut, maka tengok ilmu agama mana dia bawa. Kalau sibuk dengan bid'ah, Nabi tak buat, maknanya acuan agama yang dia ambil tak sama dengan acuan yang asal, khususnya di negeri tanah Melayu ini. Sebab itu orang yang sibuk mengatakan bid'ah, sebenarnya dia bukan asal kepada faham Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia ini. Di tanah Melayu kita yang asal begitu. Wirid lepas mayang adalah sunnah selepas. Sunnah sebelum azan wal iqamah. Sunnah di dalam solat banyak. Kalau kita lihat di dalam kitab Matan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dia akan letakkan di dalam sana dikira-kira lebih kurang 500 sunat dalam solat. Dalam solat saja ada 500 sunat. Sebab itu kita kena belajar. Ketika mana ada seorang tadi saya kata, kita menziarahi ini pun dapat pahala besar. Ziarah Ustaz, kita ziarah ahli keluarga. Tak. Dalam satu riwayat ketika mana seorang sahabat Nabi, seorang pemuda, dia hendak berjalan menziarahi saudaranya, kemudian ada seorang hamba Allah memberhentikannya. Lalu dia kata, boleh tak saya nak tanya sikit tuan nak pergi mana? Saya nak pergi rumah saudara saya. Kata, rumah saudara kamu kat mana? Oh, jauh lagi. Macam kita lah nak balik kampung. Daripada Selangor nak balik ke Kedah, Selangor nak balik ke Johor, Selangor nak balik ke Kelantan, Selangor nak balik ke, maknanya jauh. Jadi si fulan tadi tu tahan dia. Nak pergi mana? Saya nak pergi ziarah saudara saya yang dah lama saya tak ziarah. Tuan kalau ziarah apa tuan dapat? Tak dapat apa-apa melainkan saya sambung silaturahim. Kerana itu saja? Ya, kerana itu. Lalu kata, tak ada apa-apa, mungkin
kamu pergi sana nanti dapat tender ke, dapat job ke, dapat kerja ke, dapat gaji besar ke, dapat duit lumayan. Tak ada. Kenapa? Saya ziarah saja kerana Allah dan Rasul. Dia kata, betul ke? Kamu susah payah pergi ke sana, jalan jauh. Kalau kita hari ni minyak lagi, tol lagi banyak, kenapa kamu pergi juga? Tak, sebab saya dah lama tak jumpa dia. Saya ziarah silaturahim. Alhamdulillah, kita hari ni Allah lepaskan kesulitan kita selama 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun. Endemik ni. Hari ni dah kata endemik. Tak apalah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu taala, Allah lepaskan kita semua, insya-Allah. Mari kita sangka baik dengan Allah Subhanahu taala. Walaupun macam-macam teori ada, walau macam-macam fakta ada, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah, Engkau yang memberikan penyakit, maka sembuhkanlah penyakit, ya Allah. Engkau yang memberikan wabak ini, walaupun pada zahirnya ada manusia mengatakan ini perancangan manusia, tetapi Engkau lebih mengetahuinya, maka Engkau tariklah wabak ini, ya Allah. Kau matikanlah wabak ini daripada kami, ya Allah. Kau hancurkanlah wabak ini daripada kami, ya Allah. Sangka baik kepadamu, ya Allah. Engkau telah izinkan kami duduk dalam masjid rumahmu, ya Allah. Rumahmu yang dah lama tidak diimarahkan oleh hamba-Mu, ya Allah. Maka kami bersyukur padamu kerana Engkau telah menarik hati kami untuk bersamamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan rahmat-Mu sebanyak-banyaknya kepada seluruh penduduk di muka bumi ini, ya Allah, khususnya di kawasan ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selalunya dah baca doa ni dah habis dah, khatam. Tak, itu cara ulama-ulama di Hadramaut. Ulama-ulama di Yaman, mereka sambil mengajar, sambil berdoa. Di antaranya guru saya yang mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibni Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengajar sambil-sambil berdoa. Beliau mengajar sambil-sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dapat saya bertemu dan bersua di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Saya ambil daripada riwayat tadi. Saya pernah kongsi riwayat ini dekat Radio Akib. Masa tu saya dijemput 2 hari saya dijemput untuk kongsi ilmu bagaimana umat Islam menyambut hari raya. Jadi saya pun kongsi hadis ni. Hadisnya hadis kursi. Maka ketika mana orang pemuda tadi bertanya, mana dia tak tahu sebenarnya yang bertanya tu malaikat. Yang bertanya tu malaikat. Malaikat nak tunjukkan kepada kita bagaimana concern, bagaimana Allah sayang kepada hamba-Nya yang menyambung silaturahim. Tetapi tanpa tujuan. Maksudnya tanpa ada tujuan kebendaan. Dapat kerja ke, dapat job ke, dapat gaji ke, dapat hadiah ke. Lebih lagi, lebih teruk lagi, dengan minyaknya, dengan tolnya, dengan ya salam. Padahal boleh pergi 2-3 jam je. 7 jam. Bukan 7 jam, 14 jam. Punya lama dekat atas tu. Kata Piramli, naik ke matu tu. Apa ni, tulang lutut. Tulang punggung. Tahu? Malaikat kata, baik, kamu pergi tadi kan susah, daripada jauh, daripada rumah kamu nak pergi ke situ kan jauh. Apa pergi panas terik lagi. Tak. Saya dah lama tak ziarah orang ni, saya nak ziarah. Malaikat pun kagum. Malaikat kata, kamu tahu aku siapa? Siapa kamu? Aku adalah utusan Allah, malaikat yang disuruh untuk berubah seperti manusia,
untuk bertanya akan keadaan manusia yang menziarahi di antara satu sama lain. Allah Akbar. Inilah dia kelebihan kita menziarahi di bulan Ramadan, di bulan Syawal, hari raya ini. Jadi kita lihat apa kelebihan yang Allah berikan. Kau mau tahu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kalau sekiranya kamu melihat orang yang menziarahi kerana Allah dan Rasul tanpa tujuan lain, Allah akan ampunkan dosanya. Sepanjang jalan dia tu, yang susah perjalanan, Allah ampunkan dosanya. Dan apa hajat-hajat dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala kesulitannya akan dilepaskan nanti. Kata ulama, kesulitan di sana nanti. Kita susah-susah ziarah saudara kita, ziarah sahabat handai, ziarah saudara mara, ziarah kampung halaman, punya jauh. Tapi rupa-rupanya Allah nak lepaskan kita nanti di sana. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rupanya baru tahu. Ada hadis yang tadi saya kongsi, hadis yang lain. Nabi kata 4 perkara. Wajabat mahabbati, wajib aku cinta kepada hamba-Ku. Pertama, lil mutahabbina fiyya, saling kasih mengasihani di antara satu sama lain. Wajib Allah cinta. Yang kedua, lil mutajalisina fiyya. Lil mutajalisina maknanya duduk kerana-Ku. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda yang saya hormati, muslimin muslimat rahimakumullah, kita duduk ni semata-mata siapa? Semata-mata Allah dan Rasul. Naam, bukan tahu pun saya datang. Yang tahu hanya Tuan Rizal saja. Tapi yang lain tak tahu. Tapi tahu, lepas ni ada kuliah subuh. Allahu Akbar. Duduk kerana Allah dan Rasul, dapat wajib kecintaan Allah pada kamu semua. Alhamdulillah. Lagi? 2 lagi. Wajabat lil mutazawirina fiyya, wajib aku cinta kepada hamba-Ku sesiapa yang menziarahi kerana Allah dan Rasul. Ni sama juga. Kejap lagi ada open house. Siapa yang belum settle puasa 6, jangan buang puasa 6. Puasa 6 pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang berpuasa sempurna di bulan Ramadan, kemudian ikuti hadis tersebut, summat taba'ahu bisittin min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seperti mendapat pahala puasa setahun penuh. Allahu Akbar. Ada satu perbualan, tak silap saya, Datuk Ustaz Syamsuri, Ustaz Syamsuri, dia pernah berbual dengan seorang isteri. Dia kata, Ustaz, tolong nasihatkan suami saya boleh tak? Baik. Lain ni perempuan ni tanya, minta ni. Kenapa? Itulah saya nak minta tolong Ustaz nasihatkan dia lah. Kenapa? Dia suka sangat puasa 6. Eloklah puasa 6. Bagus. Dia kata puasa 6 tu baguslah Ustaz, tapi puasa Ramadan dia tak pernah puasa. Ini hebat orang matematik ni. Orang kuat matematik. Dia dengar hadis dia ingat dia tahu. Ni hari ni ada orang dia dengar hadis dia ingat dia tahu, habis dia condemn-nya orang lain. Macam tadi wirid lepas semayang ni, mana ada dalil? Tak ada dalil. Anda tak jumpa dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Carilah kitab Al-Azkar Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Kitab tu sebut dalam riwayat Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, ketika mana aku habis solat, aku di luar, maknanya dah keluar, aku dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Soalan,
Agak-agak suara Nabi slow ke perlahan? Sama. Kuat ke perlahan? Kalau Nabi, kalau sahabat kata aku keluar, aku dengar Rasulullah baca subhanallah 3 kali, kuat ke perlahan? Kuat lah. Mana kedua? Pakai mikrofon ke tak? Tak adalah. Maksudnya makna Nabi kuat. Sebab tu kita baca wirid lepas sembahyang dijadikan sandaran mazhab Syafi'i. Sunat wirid lepas sembahyang. Ini wirid lepas sembahyang bid'ah. Tak, dia ikut jalur. Mazhab Syafi'i kata sunat lepas sembahyang. Wirid lepas sembahyang sunat. Ada satu anak, Masya Allah, bagusnya anak belajar sekolah tahfiz. Baguslah, ayah mak sukalah solat dengan pak saudara, solat sama. Oh bagus anak kau belajar tahfiz. Semayang dengan mak family, keluarga, maknya, pak saudara dia semua ada. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan terus. Maknya kata, hei, apa kau begini? Nanti dulu wirid dulu dengan mak. Ni uncle-uncle ni semua. Mana ada mak? Bid'ah. Ya salam. Punyalah semangat mak saudara, pak saudara nak solat dengan anak dia tu. Jadi hati-hati. Sekolah tahfiz juga. Tapi hati-hati. Janganlah kali dia tak tahu adab. Dia tak tahu adab tempat. Adab setempat orang panggil. Kita ni di Selangor, wirid lepas sembahyang ia adalah sunat. Maknanya benda itu diamalkan. Jangan pula kita jadi pelis. Kalau tak baca wirid lepas sembahyang, itu sebelah sana. Sini betul-betul baca wirid lepas sembahyang. Tapi saya dengar katanya baca wirid lepas sembahyang juga. Tapi cuma dia nak cari yang maksur. Sebenarnya itu bukan. Itu khilaf ulama. Jangan main sedap dia sebut. Ni Wahabi ya ni. Ni Syiah ni. Ni Sunni ya ni. Tak ada. Dia khilaf. Dia cabang. Wirid lepas sembahyang ni cabang. Syafi'i kata sunat. Maliki, Hanafi, Hambali tak ada sunat. Jadi tu mazhab. Ini satu lagi kumpulan asyik zikirnya Wahabi. Orang tak buat je Wahabi. La ilaha illallah. Syarah. Sembahyang ada caranya, ada sistemnya, ada kaifiatnya, ada adabnya, ada syaratnya. Maka ikutlah. Kita kat Selangor, wirid lepas sembahyang ada. Kat Pahang, wirid lepas sembahyang ada. Kat Johor, wirid lepas sembahyang ada. Maka kita ahli di Selangor, kita baca wirid lepas sembahyang. Tapi kita kena tahu itu adalah sunat lepas sembahyang. Baik. Wajabat lil mutazawirina fiyya. Yang keempat, wajabat mahabbati lil mutabazilina fiyya. Wajib aku cinta pada hamba-Ku sekiranya mereka itu tolong menolong, bantu membantu untuk agama, bangsa dan negara. Jadi alhamdulillah kita orang yang berada di negara Malaysia yang bertuah ini, mudah-mudahan kita bantu membantu, kita sokong menyokong di antara satu sama lain apabila perkara untuk perkara untuk memperkasakan bangsa, agama dan negara. Insya-Allah. Mudah-mudahan itu yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dimafhumkan daripada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara ini berlaku. Tahu apa dia berlaku? Ketika mana ada seorang yang ada kumpulan anak muda, dia sedang lepak kat luar. Anak muda lepak-lepak. Lalu sahabat Nabi ni masa Rasulullah dah wafat, Sayyidina Abu Hurairah. Lalu siapa sahabat Nabi yang paling panjang umurnya? Siapa di antaranya? Abu Hurairah. Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang panjang umur. Tetapi Sayyidina Abu Hurairah
juga mengetahui apa-apa wasiat daripada Rasulullah SAW yang menakutkan, maknanya yang membimbangkan, yang mencemaskan. Tapi sebelum tu kita kena tahu Abu Hurairah. Siapa kenal Abu Hurairah? Abu Hurairah tu digelar bapak kucing. Anak-anak, adik-adik, anak siapa tu? Anak 2 orang. Kat sebelah ayah dia. Tahu Abu Hurairah? Dengar? Pernah dengar siapa nama Abu Hurairah? Dia tak dengar. Dia main adik-beradik dia. Abu Hurairah, tahu? Tahu, pernah dengar nama Abu Hurairah? Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah tu dia gelar bapak kucing. Kenapa Abu Hurairah digelar bapak kucing? Siapa peminat kucing kat sini? Angkat tangan. Ke siapa tak suka kucing? Ada orang tak suka kucing, dia terajang kucing tu. Kucing. Sayyidina Abu Hurairah suka kucing. Satu hari dia nampak kucing. Abu Hurairah nampak kucing, Abu Hurairah pun main-main dengan kucing. Dia nama dia sebenar Abdurrahman Sakhar Ad-Dawsi. Tu nama Abu Hurairah sebenar. Macam Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar bukan nama sebenar, dia ada nama lain. Abu-Abu tu, Abu-Abu tu sebenarnya dia adalah kunyah. Ada 2 kunyah. Sama ada kunyah itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kunyah itu adalah nama dia yang dinisbahkan pada anak sulung dia. Nabi Muhammad nama lain apa? Abul Qasim. Abu Qasim kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak nama dia Qasim. Jadi Abul Qasim. Jadi ketika mana kita melihat begitu, maknanya nama kepada orang ataupun nama kepada anak sulung ataupun anak bongsu, mana anak yang terakhir, boleh dinisbahkan jadi Abu. Abu Hurairah lain. Abu Hurairah Nabi yang sebut. Sedang dia main-main kucing, lalu tiba-tiba Rasulullah lalu. Dia malu dengan Nabi. Nabi tengok dia main kucing, dia pun ambil kucing dia tadi, dia letak dalam ni. Cuba buat je ni. Agak-agak kucing boleh masuk. Maknanya kat sini ada sebahagian orang, dia punya baju besar. Tengok tak? Tengok macam orang Sudan, dia punya besar. Ni dia punya kum, dia nama kum. Kalau ikutkan dalam riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya baju sampai kok ni. Kok ni, bok ni, dua-dua ada nama ni. Ni kau'ain, pergelangan tangan di antara tulang kok dengan bok. Ni kalau belajar fiqah, dia ada kok dengan bok. Kok dengan bok. Ini sampai sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Nabi sampai sini, tak lebih. Pakaian Sayyidina Ali lebih sampai sini. Jadi tak ada masalah. Yang penting jangan membazir. Ini mungkin kerana apa? Kerana kadang-kadang macam zaman dulu dia nak pegang apa, pedang. Dia nak lebih rapat pada dia. Itu adab lah, itu adat lah. Baik. Apa yang saya nak sebutkan? Bagaimana Abu Hurairah dia letak, lalu Rasulullah lalu, dia pun tutup. Tu Nabi kata, Nabi pandang, Nabi terus kata, "Ya Abu Hurairah, wahai bapak kucing." Rupanya nampak ekor, ada ekor terkeluar. "Ya Abu Hurairah, wahai bapak kucing." Begitu. Nabi kata, "Wahai bapak kucing." Itulah, itu yang melekat. Abu Hurairah ni ada kaitan dengan ni tau. Ada kaitan dengan ni. Ada orang cakap, "Ini apa ni? Pakai-pakai selendang
macam Hermantino. Tahu Hermantino? Saya ada satu grup, ada Abang Herman kali, Hermantino. Dia kata pakai selendang ni Hermantino. Aduh, ini sunnah Nabi lah. Tahu tak? Ketika mana Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, aku ni jealous ya Allah. Kenapa? Aku jealous dengan teman-temanku yang awal masuk Islam. Sebab Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang lewat masuk Islam. Abu Hurairah lewat masuk Islam. Jadi dia jealous dengan Abu Bakar, Omar, Osman. Dia jealous sebab dia lewat. Kemudian dia kata setiap kali Rasulullah bercakap, ingat tak ada pencatat ke? Zaman Nabi dulu ada pencatat lah. Zaman dulu ada pencatat, zaman sekarang dah hilang pencatat. Sebab semua orang macam tengok TV je. Tapi nanti bila tanya soalan balik, lupa. Hari tu pernah dengar ada seorang ustaz cakap. Saya nak ceritakan pasal ni, pasal selendang. Nabi SAW dengar Abu Hurairah kata begitu. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, aku jealous sahabat-sahabatmu yang lain. Maka bila aku belajar dengan kamu, aku catat. Tapi tak semua boleh ingat ya Rasulullah. Lupa. Biasalah, kita lah tu. Ke tak? Kang lepas ni balik rumah, jumpa orang rumah. Bang, lewat balik ni. Oh, tadi lepas subuh tadi ada kuliah. Oh, siapa ngajar? Tu ustaz. Rasanya macam kita pernah tengok dalam TV tu. Apa tajuk? Tajuk dia Masya Allah lah, luas juga lah. Yelah, apa dia? Apa dia mengisi? Oh, panjang lah, lebar lah. Padahal tak nak ngaku, lupa. Aku ni lupa. Tengok sahabat Nabi Abu Hurairah pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku jealous pada sahabat-sahabatmu yang mereka tu awal lagi masuk Islam. Sebab aku nak tengok muka kamu. Betul? Betul. Kita kalau catat, kita tak dapat tengok muka guru. Tu dia ada dua confuse. Bukan confuse, maknanya dua benda yang kita, malah rugi lah tak dapat tengok muka ustaz. Kita kalau tengok muka ustaz, kita lebih nampak macam ni lah. Kalau catat pun sebenarnya bagus juga, tapi catat tak dapatlah tengok muka ustaz. Kadang-kadang bila mengajar tu, dia kena ada memek muka. Dia kena ada memek muka, kena ada gaya. Macam saya dulu, saya belajar kat Yaman ni juga. Kita nak tengok muka guru kita, pada masa yang sama kita mencatat. Jadilah sekali dia tanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah, aku pun nak tengok muka kamu. Maka Rasulullah kata, setiap kali pengajian, setiap kali duduk dengan aku, maka engkau hamparkan selendangmu di hadapan. Begini, pandanglah wajahku. Setiap kali lepas habis apa yang kamu duduk dengan aku, ambil selendang ini, maka kamu tutupkan ke dadamu. Itulah dia Abu Hurairah. Ada satu kisah, ada seorang saudara ni, dia baca satu kitab. Minta maaf saya cakap, ada satu jemaah tu dia suka baca kitab. Dia baca kitab, lepas tu orang ramai kumpul. Dia baca kitab. Jadi tengah dia baca kitab tu, ada satu hadis. Perkara ni berlaku kat mana? Dekat Bukit Antarabangsa. Oh, Bukit Antarabangsa. Ada seorang saudara tu, dia tengah baca lepas asar. Saya pun adalah solat bersama. Tapi biasalah kumpulan ni, kalau grup dia, jemaah dia ramai-ramai pula. Saya kadang-kadang pelik, kenapa pula jemaah dia ramai-ramai, tapi majlis lain dia takut pula. Kenapa tak duduk sama-sama, rapat-rapat? Sedangkan sama je. Minta maaf saya cakap, orang yang duduk lebih rapat dengan guru, lebih banyak rahmatnya turun daripada orang yang duduk ujung-ujung.
Duduk tepi, tak apa, dimaafkan kerana lenguh, nak menyandar, tak apa. Tapi nak ceritakan, kenapa jemaah kamu, yang kamu rasa kamu punya jemaah, kamu rapat-rapat, tapi bila orang lain punya, tak apa. Silat bulan bukan dia yang ujung sekali. Tapi kalau jemaah dia rapat-rapat, kita rapat-rapat ni taklim ni rapat-rapat, oh Masya Allah, terbalik. Kalau betul taklim, semua taklim, ni pun taklim juga. Baik, terbaca satu hadis. Tahu hadis siapa? Dengar dah. Siapa boleh tangkap? Saya nak tanya, siapa tahu ilmu ni? Hadis tersebut, sesiapa yang berada di dalam masjid, kemudian ia keluar daripada masjid, dan kemudian ia datang kembali, ada orang duduk di tempatnya, maka dia boleh bangunkan orang tersebut. Pernah dengar hadis? Nabi SAW sabda, seseorang yang sudah duduk di dalam masjid, kemudian ia keluar ke masjid kerana ada hajat, kemudian ia kembali ke masjid, ia melihat ada orang yang duduk di tempatnya, maka dia boleh bangunkan orang tersebut. Siapa pernah dengar? Hadis ni ada dalam kitab Fadailul A'mal, dalam kitab hadis Fadilat Beramal ataupun Muntakhabul Hadis. Kitab tu ada. Sedang dia baca, yang kawan lain ni biasalah, bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhu, lepas tu habis baca, insya-Allah lepas ni kita azam untuk dapat amalkan dan dapat kita sampaikan. Rupa-rupanya dalam jemaah tadi tu ada yang terfikir, apa benda ni? Duduk dalam masjid, kemudian keluar ada hajat, pulang kembali ada orang duduk, kita bangunkan. Jadi lepas habis dia baca tadi, bangun sama-sama. Syekh, apa yang tak baca tu? Apa dia? Itulah yang tadi tu, duduk dalam masjid, bangun, lepas tu boleh kejutkan orang, boleh bangunkan orang. Dia pun kata, entah, kamu yang baca? Yelah, aku baca je, tapi tak tahu. Jadi lepas tu kawan tu pun kata, siapa yang tahu? Tanya tu, tak tahu. Lepas tu tiba-tiba dia tahu, tengok tu ustaz tu. Baru dia ingat ustaz kat belakang. Tu ustaz tu. Cuba tanya ustaz. Saya lah masa tu, saya ada kat belakang. Dia tanya, Ustaz, apa cerita hadis tadi ya? Lepas saya pun pandang, hadis lah. Yelah hadis, tapi kami semua tak tahu Ustaz. Lah, habis baca tak tahu. Tak tahu Ustaz, kami tahu baca je. Lepas tu saya pun kata, ada seorang kawan dia pakai ni, ada selendang kat ni. Saya pun tanya, itulah. Saya kata, itulah ni. Lepas tu dia pun pandang, oh ni, ni selendang Ustaz. Yelah selendang, hadis tadi tu selendang lah. Dia pun kata, oh selendang, tak faham kan? Saya pun tanya, selendang tu tak apa? Saya tanya lah, nak tahulah, awak pakai selendang, selendang tu tak apa? Oh, selendang ni Ustaz, waktu kita berkhidmat, kita khidmat apa ni, apa kata, ikramul muslimin, kan dia kata, khidmat, kalau ada tumpah-tumpah ke apa ke, kita lap-lap dia tu. Ini ada lap. Ya betul, boleh lap, tapi apa tujuan asal? Apa tujuan asal? Ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan semua depan tu, semua pegang benda tu. Ni musim Covid ni semua orang pegang. Tu nama dia sejadah. Masa zaman Nabi ada ke sejadah macam ni? Inilah selendang. Sebab tu dalam memo kerajaan negeri Selangor, JAIS, kata apa? Sesiapa yang bawa sejadah dan ridak. Ada baca tak? Ridak. Inilah ridak, selendang.
Sebab zaman dulu para sahabat dengan Rasulullah ni jadi tempat untuk solat. Bila nak solat, mereka hamparkan. Mereka hamparkan. Allahu Akbar. Hari ni sejadah. Kenapa kita tak faham? Sebab kita tak belajar. Kalau kita belajar, maknanya sebenarnya sama je selendang dengan sejadah. Cuma sejadah tadi bila cerita SOP ni, dia kena ada panjang dia lah, dia kena tebal dia lah. Tak apalah, tapi yang penting kita kena tahu sejadah ni asas dia ni selendang. Baik. Kedua, hari Jumaat kita dah lah datang awal. Alhamdulillah datang awal. Datang dapat pula duduk soft pertama. Dapat soft pertama. Seronok tak? Seronok ah. Sebab Nabi bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang orang yang berada di dalam sembahyang. Allah akan memandang imam. Kalau sekiranya imam ada kekurangan, Allah akan pandang soft yang pertama sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Kalau Allah memandang soft yang pertama sebelah imam ada kurang, Allah akan pandang sebelah kiri imam. Kalau ada kurang, Allah akan pandang pada rakaat soft kedua, kanan kiri. Kalau ada kurang, Allah pandang soft ketiga, kanan kiri. Dan kalau ada kurang, semua jemaah Allah pandang kelebihan dan keberkatan solat berjemaah. Allah ampunkan semua dosa. Sebab tu kelebihan solat berjemaah. Jangan mempertahankan kesejadahan masing-masing. Maknanya sejadahku sejadahmu jua. Tak, sejadahku sejadahku jua. Maknanya nak solat sorang-sorang. Tengok tak? Kita kalau pergi jalan-jalan, pergi kat RNR macam mana? Berapa ramai solat sorang-sorang? Padahal semua nak solat Zuhur. Kenapa tak boleh nak solat berjemaah? Tarik lah. Sebab tu kita dalam nak solat ni jangan malu-malu. Pegang je lah seorang. Boleh tak? Solat sama boleh? Saya nak solat berjemaah, solat jamak, tak ada masalah. Awak nak jamak, awak depan, saya belakang. Saya solat sempurna, boleh? Kalau orang solat sempurna, belakang solat jamak, boleh tak? Tak boleh. Solat berjemaah untuk musafir, yang jamak qasar yang duduk depan, yang solat sempurna belakang. Jangan pula solat sempurna ada orang, tak apa, kita niat je. Nanti kalau dia naik rakaat ketiga, kita bersalam lah. Tak sah dari awal lagi. Maknanya kena solat, kena tahu. Kalau kita tak tahu macam mana? Orang solat depan, kita kat RNR ni, kita tak tahu dia solat jamak ke solat sempurna. Macam mana nak buat? Kita nak solat berjemaah, tapi kita tak tahu dia nak solat jamak ke solat. Niat kita boleh kaitkan dengan niat dia. Usalli, mana usalli lah, usalli fardhu zuhri ala niyatil imam. In kana qasar, qasartu. In kana mutim, tamimtu. Apa makna dia? Sahaja aku solat fardu zuhur mengikut niat imam. Sekiranya imam qasar, aku qasar. Sekiranya imam sempurna, aku sempurna. Boleh? Tu boleh. Maknanya kita boleh. Imam tu qasar, kita qasar. Imam tu sempurna, sempurna. Habis kita nak jamak, tak ada masalah. Habis solat zuhur, masuk solat asar. Solat asar 2 rakaat, tak apa, boleh. Itu dalam bab solat solat qasar jamak. Baik. Kisah tadi tu sebenarnya Nabi ajar orang yang duduk dekat soft pertama, tiba-tiba dia sakit perut ataupun dia nak buang yang kecil, dia dah duduk sini dah. Okey, sekarang ni kalau yang duduk sini, ada tak tanda mengatakan dia duduk sini? Ada tak sekarang? Tak ada. Jadi maknanya kalau dia keluar,
Dia nak duduk balik, ada orang duduk sini, tak boleh. Sebab tak ada cop. Oh, ada cop dah semayang? Ada. Ini ya. Inilah cop. Kalau siapa ada selendang, dia letak, contohnya dia dah duduk sini, lalu tiba-tiba dia nak pergi toilet, buaya kecil, dia letak, dia pergi, datang seorang duduk tempat dia. Masa dia duduk tempat dia, orang tu balik, tengok orang tu duduk, tuan, tu dia. Tu yang Nabi ajar kepada kita supaya boleh bangunkan orang. Tadi ada selendang saya ni, tiba-tiba selendang saya tak ada. Mana selendang saya? Rupa-rupanya orang ni tadi, ada orang lain datang, diangkat, dicampak kat depan. Dengar, ni hukum jangan main. Campak. Orang tu balik, ada nampak selendang tak? Oh, selendang tuan, saya campak tadi. Mana dia? Entah. Yadu domin, dia kena ganti. Sebab apa? Sebab ini tempat dia. Sebab tu orang perempuan pun sama. Orang perempuan kalau tak ada, dia letak contohnya beg ke, sejadah ke, itu tempat dia. Namanya cop tempat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Saya InsyaAllah kita ni hendak bertemu dengan bulan haji. Bulan haji insyaAllah. Kita dah raya. Inilah dia indahnya orang Islam. Indahnya orang Islam, kita ada raya puasa. Kita lepas puasa, kita berhari raya. Kita ada lepas haji, kita raya haji. Dengan korban. Nanti sebelum kita raya haji, kalau boleh ambil perkataan Nabi yang disebut Hajjatul Wada. Pernah dengar Hajjatul Wada? Yang perkataan Nabi tu, buat ulang haji tu, apa yang Nabi sebut tu, itu pun di antara wasiat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nasihat Nabi yang besar pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat. Sebab dikatakan Nabi wafat pada hari yang pada tahun yang Nabi buat haji. Mana Nabi haji sekali je seumur hidup. Yang lain tu semuanya umrah. Nabi haji seumur hidup sekali saja. Sebab itulah kita umat Nabi SAW menunaikan haji wajib sekali seumur hidup. Menunaikan umrah wajib sekali seumur hidup. Sekali. Yang lebih-lebih itu semua sunat. Jadi mari kita ambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Hajjatul Wada. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya selalunya sampaikan ilmu betul-betul. Kalau kuliah subuh, saya habis sampai waktu isyraq. Waktu syuruk 7.20. Oh, jadi kalau 7.20 tak masuk lagi. Tak masuk isyraq lagi. Kan 7.1 syuruk. Jadi kalau 7.1 tambah 16, 16, 7, 17. Dah. Dia syuruk ni, macam mana nak tahu syuruk? Syuruk ni Nabi SAW bersabda. Nabi kata barang siapa yang solat berjemaah, kemudian menunggu solat berjemaah subuh, berjemaah menunggu sampai matahari terbit. Ni sebelum saya tangguhkan majlis ilmu ini, saya nak kongsi dua hadis. Dua-dua hadis ni sahih. Dua-dua hadis ni sahih. Dengar. Nabi bersabda, hadis pertama, barang siapa solat subuh berjemaah, kemudian menunggu sampai matahari terbit, kemudian solat 2 rakaat, mendapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah, sempurna. Hadis pertama. Boleh? Baik. Hadis kedua. Dengar. Dua-dua sahih.
Aku melarang kamu solat waktu matahari terbit. Hai, macam mana ni Ustaz? Satu suruh, satu larang. Inilah dia mazhab. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan senang-senang kata mazhab ni menyusahkan, mazhab ni memecah belahkan. Mazhab ni lah sebenarnya membuka segala kesulitan ilmu hadis. Sebab tu kita ada mazhab. Sebab daripada hadis kita tak faham, tapi ulama, daripada ulama-ulama mazhab tadi itulah yang telah membecahkan. Maknanya telah menghuraikan. Kita hari ni kan sahabat-sahabat, ni ada masalah ni, bagi pencernaan sikit. Pencernaan sikit, maknanya disuruh hurai. Baik, dengar sini. Saya tanya dengan tuan-tuan dan puan, ayahanda bonda hormati, baru terbit dengan telah terbit sama ke tak sama? Baru terbit dengan telah terbit sama tak sama? Tak sama. Maknanya hadis Nabi SAW mengatakan, aku melarang kamu solat waktu matahari terbit. Maknanya matahari baru terbit. Tu dia 7:01 minit tak boleh solat. 7:01 minit tak boleh. Baik, yang Imam Syafi'i punya, barang siapa solat berjemaah kemudian menunggu matahari terbit. Okey, matahari dah terbit dah ni, 7:01 minit. Menunggu matahari terbit, kemudian solat 2 rakaat, mendapat pahala seperti haji dan umrah, sempurna. Jadi 7:01 minit tak boleh. Kenakan macam mana kaedah yang dibawa oleh ulama-ulama al-sunnah wal jamaah. Naik matahari daripada permukaan laut dinamakan naik matahari segalah. Satu galah. Kalau kita pergi laut sekarang, kita pergi laut, tepi laut, kita akan nampak matahari naik. Itu namanya matahari naik segalah. Macam mana nak tahu matahari segalah tu sama dengan 4 minit? Mana 4 minit tu 7:01 minit tu. Tu matahari segalah. Jadi macam mana nak tahu waktu isyraq? Satu galah sama dengan 4 minit. Jadi 4 minit tu 7:01 minit. Jadi satu galah 4 minit. Jadi 1 kali 4 4 galah. 1, 2, 3, 4 galah. 4 kali 4. Sebab tadi satu galah sama 4 minit. Jadi kalau 4 galah 4 minit. 4 kali 4 16. Jadi 7:01 minit tambah 16 7:17. Jadi kalau 7:17 baru masuk waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat sunat isyraq waktu sekarang. Lepas daripada 7:01 minit tadi. Wallahu taala alam. Insya-Allah siapa yang nak tunaikan. Jangan tinggalkan. Dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah sempurna. Itu solat sunat isyraq. Kemudian solat sunat duha. Ada pendapat anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada 2 anak murid besar. Satu nama dia Imam Syihabur Ramli, satu nama dia Imam Ibnu Hajar. Ni dua-dua anak murid. Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, ada di antara mengatakan masuknya isyraq, masuknya duha. Jadi sekali, masuknya isyraq, masuknya duha. Boleh gabung niat. Usalli sunnat isyraq wa duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat isyraq dan duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh. Jadi itulah lebih kurang. Tapi kalau nak sambung lagi, ada lagi. Kalau guru saya Habib Omar didik saya, boleh gabung niat yang tak ada waktu. Macam mana? Isyraq, duha, hajat, istikharah, taubat, hifz. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh gabung. Sahaja aku solat sunat isyraq dan duha dan hajat dan istikharah dan taubat dan hifz, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala seperti solat 6 solat. Ialah isyraq, duha, hajat, istikharah, taubat, hifz.
2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 12 rakaat dalam satu rakaat, dalam satu solat 2 rakaat. Sahaja aku solat sunat isyraq dan duha dan hajat dan istikharah dan taubat dan hifz 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah itu saya punya guru, punya didik. Saya pun selalu buat itu. Sahaja aku solat sunat isyraq, duha, hajat, istikharah, taubat, hifz. Ada orang tanya, hifz apa? Apa hifz tu? Bukan hifzul Quran. Hifz tu maknanya penjagaan. Allah jaga kita pagi ni sampai malam. Nanti solat sunat awabin lepas maghrib, buat sekali lagi. Sahaja aku solat sunat awabin wal hajat wal taubah wal istikharah wal hifz. Itu peluang kita nak tambah pahala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Terima kasih pada akhina Rizal yang telah membuka peluang untuk saya. Rasanya saya pernah sekali kat sini. Betul tak? Rasa saya kata saya pernah. Bila saya tengok balik, ini macam pernah. Tapi sebab saya tadi pagi pusing, tak tahu mana parking lah kan, parking tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik di dalam kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunilah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa sanak saudara mara kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang menguruskan dunia ini hari ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah agar kau ampunkan segala dosa-dosa kami setelah mana kami telah melakukan kesilapan dan kesalahan padamu ya Allah. Engkau sajalah yang akan mengampunkan dosa kami ketika mana kami melakukan kesilapan dan kesalahan padamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, khususnya kepada para pengurusan masjid ini ya Allah, agar kau mudahkan hidup mereka ya Allah. Kau senangkan hidup mereka ya Allah. Kau permudahkan hidup mereka ya Allah. Kau gembirakan hidup mereka ya Allah. Kau berikanlah kasih sayangmu, kecintaan dan keredaanmu pada kami seluruhnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon padamu ya Allah, angkatlah segala musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada pada hari ini. Gantikanlah dengan kasih sayangmu, kecintaan dan keredaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Terima kasih pada semua yang mengikuti pengajian perkongsian ilmu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.